melahirkan anak. Jadi ini saya rasa tidak ada masalah ya. Beza di antara wanita yang hamil dengan wanita yang tidak hamil. Jadi iddah wanita yang hamil adalah apabila dia melahirkan anak, dan iddah ini yang wanita yang tidak hamil adalah 4 bulan 10 hari. Inilah berkenaan dengan iddatul wafah. Berkenaan dengan iddatul talaq, seperti mana kita mengetahui, dia balik ini kepada 3 kali suci daripada haid. Kalau sekiranya wanita ada haid, dia kembali kepada 3 kali suci daripada haid. Kalau dia tidak ada haid, maka dia kembali kepada 3 bulan. Baik, teruskan. Wanita yang bukan kerana ditinggal mati suaminya, bila ia hamil, maka iddahnya dengan kelahiran kandungnya. Dan jika tidak hamil dan masih bisa mengalami haid, maka iddahnya 3 kali quru'. Arti quru' adalah masa suci dari haid. Apabila masih kecil atau sudah bisa haid, iaitu menopause, maka iddahnya 3 bulan. Ya, ini adalah berkenaan dengan iddatul talaq ya. Seperti mana kita mengatakan, kalau dia tidak hamil, maka dia balik kepada 3 kali suci. Kalau dia tidak ada haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. Ini adalah berkenaan dengan budak kecil misalnya, yang tidak ada haid, ataupun wanita yang sudah tua yang tidak ada haid, maka iddahnya ada 3 bulan. Nah, teruskan. Wanita yang ditalak sebelum disetubuhi itu tidak ada kewajiban iddah. Iddah hamba sahaya perempuan yang hamil adalah seperti iddah perempuan mereka, iaitu dengan kelahiran kandungnya. Apabila hamba sahaya perempuan itu masih haid, maka iddahnya 2 quru'. Dan hamba sahaya yang iddahnya dengan ketentuan bulan, maka jika kerana kematian, maka iddahnya 2 bulan lebih 5 hari, dan jika kerana diceraikan, maka iddahnya 1 bulan 15 hari. Tetapi apabila ia iddahnya... Jadi sekarang penulis ini boleh mengatakan berkenaan dengan wanita yang diceraikan sebelum persetubuhan. Wanita yang diceraikan sebelum persetubuhan, maka tidak ada iddah baginya. Yang ini misalnya kalau sekiranya seorang itu dia berkahwin dengan seorang wanita dan dia belum lagi melakukan persetubuhan, selepas itu dia menceraikan. Dia menceraikan. Maka tidak ada iddah. Tidak ada iddah yang baginya. Ini adalah perkara yang disebutkan pertama tadi. Selepas itu beliau membicarakan ini tentang iddah bagi hamba, wanita hamba. Kalau sekiranya dia hamil, maka iddahnya habis dengan dia melahirkan anak. Maka berkenaan dengan hamil sama ini hukumnya dengan wanita yang merdeka. Jadi dia dengan melahirkan anak. Tapi kalau sekiranya dia tidak hamil, maka iddahnya adalah 2 kali suci. Iddahnya adalah 2 kali suci. Ini adalah berkenaan dengan iddatul talaq ya. Kalau wanita merdeka kita mengatakan 3 kali suci, wanita hamba 2 kali suci. Dan berkenaan dengan iddatul wafah dia mengatakan 2 bulan 5 hari. Ini adalah setengah daripada 4 bulan 10 hari. Tetapi digalakkan dia melakukan iddah dengan apa kita mengatakan 2 bulan 2 bulan setengah. Jadi berkenaan dengan wanita hamba dia adalah 2 bulan ini 5 hari. 2 bulan ini 5 hari. Dan berkenaan dengan iddatul talaq, dia adalah 2 kali suci. Tapi kalau sekiranya dia tidak ada haid ini misalan, maka dia punya iddah adalah 1 bulan setengah. Boleh insya-Allah? Jadi saya rasa tidak ada masalah ya. Boleh faham insya-Allah ya. Penulis mengatakan kalau sekiranya dia dalam keadaan iddah 2 bulan, maka itulah lebih baik baginya. Ini adalah berkenaan ini dengan wanita hamba ya. Wanita hamba yang mana dia tidak ada haid. Jadi apabila dia diceraikan, kita mengatakan dia punya iddah adalah 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Tetapi yang ini lebih afdal ini baginya, dia mengatakan di sini 2 bulan. Dia ambil 2 bulan. Bukan 1 bulan. 1 bulan setengah. Itu adalah lebih afdal baginya. Tetapi tidak diwajibkan. Tidak
Tidak diwajibkan. Jadi bagi iddatul wafa dia adalah 2 bulan 5 hari. Bagi iddatul talaq ya. Tadi yang saya maksudkan iddatul talaq. Yang digalakkan dia ambil 2 bulan. Digalakkan baginya mengambil 2 bulan. Tapi iddahnya yang hakikatnya adalah 1 bulan setengah. Boleh insya-Allah. 1 bulan setengah ini merupakan separuh daripada 3 bulan. Naam, teruskan. Dan hamba sahaya yang iddahnya dengan ketentuan bulan, maka jika kerana kematian, maka iddahnya 2 bulan lebih 5 hari. Dan jika kerana diceraikan, maka iddahnya 1 bulan 15 hari. Tetapi apabila ia iddahnya selama 2 bulan, maka lebih baik. Lebih baik. Ini digalakkan. Tetapi tidak diwajibkan iddahnya 2 bulan. Naam, teruskan. Pasal hak wanita yang menjalani iddah. Perempuan yang menjalani iddah raj'iyah, iaitu iddah akibat talak raj'i, berhak mendapat fasilitas tempat tinggal dan belanja dari suami yang menceraikan. Dan perempuan yang iddah akibat talak bain itu berhak mendapat fasilitas tempat tinggal tanpa belanja, kecuali jika perempuan itu hamil. Ini adalah beza di antara talak raj'i dengan talak bain. Apa bezanya? Talak raj'i ini diwajibkan atas suami memberikan nafkah dan tempat tinggal seperti biasa. Yakni seorang suami dia menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka diwajibkan ke atasnya nafkah dengan tempat tinggal dan segala ini perkara yang diwajibkan ke atasnya. Melainkan alat-alat yang ini untuk mencantikkan. Alat-alat untuk mencantikkan tidak diwajibkan. Tetapi selain daripada itu diwajibkan. Yang ini diwajibkan suami memberikan nafkah, diwajibkan suami yang ini menyiapkan tempat tinggal. Yang ini kalau sekiranya dia tinggal di rumah yang kecil misalnya, wajib suami keluar daripada rumah dan memberikan rumah tersebut kepada isteri. Kalau selagi mana kita mengatakan rumah itu sesuai yang ini bagi isteri. Ini adalah berkenaan dengan talak yang raj'i. Tetapi beza dengan talak bain. Talak bain tidak diwajibkan. Talak bain tidak diwajibkan apa? Tidak diwajibkan perumahan. Tidak diwajibkan nafkah. Hanya diwajibkan perumahan ya. Hanya diwajibkan adalah suami wajib menyediakan rumah bagi isteri untuk isteri berada di dalamnya semasa iddah. Ini dari kedua-dua talak raj'i dengan talak bain, wajib bagi suami untuk menyiapkan rumah bagi isteri. Tetapi bagi nafkah hanya bagi talak raj'i sahaja. Sebab talak raj'i ini, isteri ini masih di bawah kita mengatakan kuasaan suami. Ini maksudnya suami boleh rujuk dia kembali kepada pernikahan. Berbeza dengan talak bain. Saya rasa boleh faham insya-Allah ya. Yalah. Ustaz, soalan? Ya, soalan. Siapa tu? Taufik. Okey. Taufik. Kalau iddah untuk talak bain dengan raj'i. Anta ni kat mana ni? Masya-Allah. Sebab anta pakai nama email dah ya, bukan ya? Tak apa, teruskan. Kalau kita menggunakan talak raj'i atau bain, isteri boleh keluar rumah masa iddah. Tidak dibolehkan. Ini akan disebutkan selepas ini. Tetapi dengan keadaan-keadaan tertentu dibolehkan. Okey. Ini pun ada perbezaan talak raj'i dengan talak bain. Yang ni talak raj'i tidak dibolehkan. Talak bain dibolehkan kalau sekiranya isteri memerlukan kepada nafkah, maka dibolehkan dia keluar daripada rumah. Okey. Nah. Okey, teruskan. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam iddahnya wajib menjalani ihdad. Ini adalah perkara yang dikenali sebagai ihdad. Saya rasa antum kitab Miftah tahun lepas pun dah belajar kan tentang ihdad kan. Jadi ihdad ini yang dimaksudkan adalah dia meninggalkan beberapa yang perkara. Meninggalkan beberapa perkara semasa dia berada dalam keadaan iddah. Ini yang akan disebutkan oleh penulis ini di sini. Jadi ini adalah berkenaan dengan yakni suami yang meninggal dunia. Isteri yang mana suaminya meninggal dunia ya. Maka diwajibkan ihdad ini bagi yakni isteri. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ihdad? Dia akan menerangkan. Dalam segi bahasa ihdad maksudnya al-mana'. Al-mana'. Ini maksudnya dalam bahasa kita panggil yakni
melarang ya. Dalam bahasa kita maksudnya melarang. Sebab ini ada larangan-larangan yang ini baginya apabila dia berada dalam keadaan iddah. Ini kita bicara kata iddatul wafa ya. Iddatul wafa, yakni maksudnya suami meninggal dunia. Ini yang kita dimaksudkan dengan ihdad, bukan iddatul talaq ya. Iddatul talaq ini ada keterangan yang berkenaan dengan adakah dibolehkan ihdad ataupun tidak. Maka ulama kita mereka mengatakan kalau talak raj'i tidak ada ihdad ini tidak ada ihdad baginya. Begitu juga dengan talak berkenaan dengan talak bain disunatkan ihdad. Itu hukumnya begitu ya. Bagi talak raj'i disunatkan meninggalkan ihdad, bagi talak bain disunatkan ihdad, bagi talak iddatul wafa bagi iddatul wafa diwajibkan ihdad. Jadi ihdad kadang-kala boleh menjadi wajib, kadang-kala yang ini dia adalah sunnah, dan kadang-kala tidak digalakkan. Boleh wahai jemaah sekalian? Yang lain semua ada ya? Senyap dia hari ni ya. Sekali lagi saya minta maaf ya. Saya last minute saya dapat tahu Ustaz Yusof sakit perut. Jadi saya tak perasan daripada message. Ya salam. Saya tadi baru nak start kelas baru saya terlihat ini message-nya. Saya pun ni semalam baru second jab. Jadi begitulah keadaannya ya. Tapi tak apa, teruskan insya-Allah. Bismillah. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam iddahnya wajib menjalani ihdad, iaitu meninggalkan perhiasan dan parfum. Okey, ini adalah perkara yang pertama ya. Perkara yang pertama dalam ihdad, meninggalkan baju-baju perhiasan. Meninggalkan yakni baju-baju yang dipakai sebagai perhiasan. Apa maksudnya? Sekarang kita menanyakan kepada wanita di Singapura misalnya. Ada tak beza mereka pergi orang kahwin dengan duduk di rumah? Pakaian yang dipakai di majlis misalnya, seperti majlis orang kahwin, adakah sama pakaian itu dengan pakaian dipakai di rumah? Sama ke tidak sama? Tidak sama kan? Ada bezanya. Apa bezanya? Pakaian yang dipakai dalam majlis apabila mereka pergi majlis, ini kita memanggilnya pakaian yang dihiasi. Betul ke tidak? Yang ni biasa kalau pergi majlis, pakaiannya cantik lah kan? Tapi kalau wanita pakai di rumah, biasa pakaian di rumah ini adalah pakaian kita mengatakan yang tidak ada, kita mengatakan hiasan. Biasanya. Yang ni maksudnya pakaian yang dipakai bila buat kerja rumah maksudnya ya. Jadi apa yang diharamkan dalam ihdad adalah memakai pakaian yang biasa dipakai apabila mereka pergi majlis-majlis misalnya, ataupun pergi ke tempat pekerjaan. Ini adalah pakaian yang dihiasi dan biasanya ia adalah pakaian yang berwarna. Biasanya ia adalah pakaian yang berwarna. Sama ada warna hijau, warna merah dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh penulis ini di sini. Dalam syarah dia mengatakan misalan dia adalah pakaian yang berwarna. Tapi maksud berwarna di sini adalah dia adalah pakaian hiasan. Dia adalah pakaian hiasan. Jadi kalau sekiranya wanita dalam keadaan ihdad, dia tidak boleh memakai pakaian yang merupakan hiasan. Boleh insya-Allah? Tak ada masalah. Tapi sebelum ini saya teruskan, saya lihat banyak hukum mahkam ini, na'udzubillah min zalik, hampir mati ini dekat negara kita. Adakah orang mengamalkan ihdad di masyarakat kita? Wahai jemaah sekalian, pernah tak kita dengar seorang meninggal dunia, isterinya mengamalkan ihdad? Yakni maksudnya dia meninggalkan memakai pakaian yang dihiasi, meninggalkan memakai minyak wangi. Nampak tak? Ini yang akan datang. Memakai minyak wangi. Begitu juga dengan memakai celak dan makeup dan sebagainya. Semua bentuk yang hiasan, ya? Kalau ada, Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Yakni ada orang yang mengamalkan hukum ahkam ini. Berkenaan dengan talak. Berkenaan dengan talak, kita ada masalah besar, ya. Kita mengatakan suami wajib menyediakan rumah bagi isteri. Jadi kalau suami menceraikan isteri, wajib dia menyediakan rumah bagi isteri. Tetapi kebiasaan ini apa yang berlaku adalah berlaku perceraian, isteri ke mana, suami pun ke mana. Betul ke tidak? Ini juga, ya? Ya saya? Ada tak pernah berlaku satu orang ini dia menceraikan isterinya, lepas itu dia keluar rumah dia, isteri dia tinggal rumah dia? Ada, Ustaz. Ini kira mungkin dalam 100, yang ini mungkin 1. Wallahu a'lam ini. Betul tak?
Tapi benda-benda seperti ini hampir kita dah tak dengar lagi dah. Orang mengamalkan hukum ahkam seperti ini, hampir kita di Singapura kita dah tak dengar dah. Orang pun keliru sekarang. Saya mendapatkan banyak soalan daripada wanita lah, daripada lelaki. Semua yang ni menanyakan apa telah berlaku perceraian, yang ni apa kita nak buat. Suami saya lari rumah, dia tak tahan dengan saya, sebagai misal. Tetapi ada suami-suami pun yang ni kharban juga. Yang ni maksudnya mereka melakukan perkara-perkara yang menakutkan isteri pun takut. Itu adalah perkara yang berbeza, ya. Kalau suami misalnya violent ke, ataupun suami memang memukul isteri dan sebagainya, maka isteri mengatakan, kalau saya kembali kepada rumah suami saya akan dizalimi. Maka ini adalah perkara yang berbeza. Tapi kalau tidak, apa yang diwajibkan bagi suami adalah untuk menyiapkan rumah bagi isteri. Jadi wajib yang dia tinggal di rumah yang dia diceraikan di dalamnya. Yang ni kalau mereka tinggal di rumah HDB misalnya, mereka tinggal di rumah HDB, maka kalau rumah biasa di Singapura yang ni kecil, ya, beza kalau di Yaman dan sebagainya. Jadi mereka tidak boleh khalwat, kan? Melainkan ada mahram yang ni misalnya dalam rumah itu. Jadi siapa yang kena keluar? Suami ke kena keluar ke isteri kena keluar? Sekarang kalau berlaku perceraian, suami yang kena keluar. Tetapi ini hampir tidak pernah wujud. Kita tak pernah, sebab orang Singapura ni bila dia dengar, saya kena keluar daripada rumah saya, dia tidak boleh faham ini akan perkara tersebut. Jadi apa saya ingin mengatakan, hari ini kita belajar hukum ahkam ini, tetapi mungkin kebanyakan orang tidak mengamalkannya dalam keadaan yang kita hidup di dalamnya. Sama juga hari ini bila kita belajar bab jual beli, antum sendiri mengetahui, kan, adakah orang mengamalkan yang ini jual beli seperti mana yang ini kita mempelajari dalam hukum Islam. Hari ini orang halalkan riba lagi ada, betul tak? Kita belajar tentang bab riba al-fadl, riba an-nasi'ah, riba al-yad, macam-macam jenis riba. Hari ini orang mengatakan tidak ada riba. Tidak ada riba dalam wang kertas mengatakan. Masya Allah. Jadi jangan cakap hukum mahkam ini jual beli, yani hatta riba yang kita lihat orang menghalalkan. Ini akhir zaman. Kita harus faham bila kita belajar hukum mahkam ini, dalam masa yang sama kita harus faham kita berada di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman yang mana manusia keliru tentang agamanya dan manusia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita belajar hukum mahkam ini, yang paling penting adalah kita nak kena menjaga diri kita, dan insya-Allah ta'ala kita mengamalkannya, dan juga kita mengajak orang lain ini untuk mengamalkannya. Jadi menghidupkan ilmu ini pada akhir zaman, pahalanya sangat besar sekali. Sebab ramai orang yang ini tidak mempelajari tentang perkara ini. Betul, ya? Dan saya dah membicarakan dengan ada beberapa kakak dalam grup ini berkenaan dengan kita di Singapura ni, saya lihat daripada masalahnya, orang yang nak kahwin ini dia tak ada kursus rumah tangga. Tak salah ada salah satu kakak kita berikan kepada saya dekat Johor apa mereka melakukan. Mereka ada kursus yang khusus bagi orang yang nak berkahwin, dan mereka mewajibkan kursus tersebut, tak silap saya 1 hari, daripada pagi 9 petang sampai 9 petang pula, 9 pagi sampai 6 petang. 2 hari dia nak kena hadir kursus baru dia boleh kahwin. Kalau tak, dia tak boleh kahwin. Kalau mereka mewajibkan seperti ini, orang semua ini akan menghadirinya. Jadi dalam kursus tersebut mereka akan membicarakan hukum mahkam ini. Jadi seorang nak berkahwin perlu yang ini mengetahui tentang yang ini perkara ini. Bukan yang ini sudah berkahwin baru apabila masalah berlaku baru yang ini kita nak mencari penyelesaian. Itu sudah yang ini terlambat. Ini baru-baru ni saya mendapatkan call daripada satu hamba Allah ni. Yang ni dia mengatakan suami saya menceraikan saya 20 kali. Saya bilang 20 kali. Jadi tiap-tiap kali gaduh dia ceraikan. Tiap-tiap kali gaduh dia ceraikan. Cuba bayangkan. Jadi dia tinggal dengan satu orang ini, suami ini. Tiap-tiap kali gaduh dia cerai. Tiap-tiap kali gaduh cerai. Dan mereka tidak mengetahui tentang hukum mahkam perceraian. Jadi ini pun banyak yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang ini mungkin satu orang yang ini dia tinggal bersama yang ini isterinya, yang mana mereka bukan suami isteri lagi. Mereka bukan yang ini suami isteri lagi. Sebab yang ini mereka telah mencecahi lebih daripada 3 talak. Jadi mereka hidup dalam zina ke tidak?
Adakah mereka hidup dalam zina? Kalau dia menceraikan isterinya 10 kali misalan. Dia mengatakan, saya menceraikan isteri saya 10 kali. 10 kali. 10 kali, ini kalau pada masa-masa yang berbeza misalan. Tiap-tiap kali gaduh, dia cerai. Dia cerai dengan lafaz yang sorry. Ini kita mengatakan, yang ini bain kubra terus. Bain kubra terus. Yang ini dia tak boleh berkahwin. Kalau dia kahwin pun tidak sah. Dia nak kena kahwin orang lain. Betul ke tidak? Cina buta kan? Boleh ya? Semua ikut saya. Ustaz, saya nak tanya Ya. tentang ihdat. Kalau misalnya orang yang dah berumur, dah tak kerja, dah pencen tu okeylah, no problem kan. Tapi macam wanita-wanita yang kematian suami dan dia masih muda dan masih bekerja, Ya. dan dia perlu bekerja misalnya, contohnya kadang-kadang tanggungan keluarga, Ya. dan macam mana dia tak, pakaian dia tu, pakaian bekerjaan tu macam mana Ustaz kalau nak ikut ihdat ni? Tak, kalau berkenaan dengan itu, dia boleh bekerja. Dia boleh keluar bekerja kalau sekiranya dia nak mencari nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya. Cuma bila dia keluar bekerja, dia tidak boleh memakai pakaian yang seperti mana kita mengatakan. Pakaian yang yang menonjol misalnya, ataupun pakaian yang biasa dipakai. Yang biasa dipakai. Kalau sebahagian negara mereka pakai hitam aja. Mereka memakai pakaian hitam. Jadi elakkan daripada memakai pakaian yang biasa dipakai oleh orang yang bekerja. Yang ini pakaian yang cantik sebagai misal. Dan begitu juga minyak wangi dan juga makeup. Tidak dibolehkan. Jadi dia keluar, dia pergi kerja, dia balik rumah selepas kerja. Dia tak boleh pergi tempat lain. Jadi dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Okey, teruskan kita baca. Boleh kita teruskan? Jadi pertama sekali tidak boleh memakai pakaian yang hiasi. Naam, teruskan. Dia dan perempuan yang ditalak bain harus menetap di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah kecuali kerana ada kepentingan mendesak. Ini kan hantar lompat ke macam mana ni? Tak, sebelum itu penulis mengatakan dan tidak dibolehkan memakai minyak wangi kan? Saya dah baca. Okey, jadi pertama sekali tidak dibolehkan baginya memakai baju perhiasan. Yang kedua, dia tidak dibolehkan dia memakai minyak wangi, dan termasuk minyak wangi juga celak dan makeup, ya. Ya, apa saja bentuk hiasan ini maksudnya. Jadi ini saya rasa tidak ada masalah. Selepas itu diwajibkan bagi wanita itu untuk berada di rumahnya. Dia tidak boleh keluar suka-suka, ya. Maksudnya dia wajib ini melakukan ihdad dan dia duduk ini di dalam rumahnya. Cuma berkenaan dengan ihdad ada kelonggaran sikit. Duduk rumah ni bagi wanita ihdad ini ada kelonggaran sikit. Daripada kelonggaran ni adalah dibolehkan dia keluar rumah pada waktu siang kepada rumah jiran ataupun rumah saudara. Kalau sekiranya dia risau. Sebab wanita ni bila dia suami baru meninggal, mungkin dia sedih, dia risau dan sebagainya, maka dia boleh keluar rumah untuk mencari orang untuk calm her down. Ini dibolehkan dia keluar. Tapi hanya boleh dikeluarkan pada waktu siang. Pada waktu malam wajib dia kembali kepada rumahnya dan bermalam ini di dalam rumahnya. Naam. Teruskan. Pasal istibra hamba sahaya perempuan. Jadi penulis juga mengatakan tidak boleh dia keluar daripada rumahnya illa lihajatin. Melainkan ini kalau ada hajat. Hajat seperti apa? Membeli makanan, membeli pakaian, membeli barangan, keperluan, dan juga keluar kepada rumah jiran seperti mana kita mengatakan. Ini semua kita mengatakan ada hajat. Sekarang kita akan membicarakan tentang hukum yang dikenali sebagai istibra. Ini istibra ini adalah keadaan bila kita nak beli hamba perempuan. Ya, walaupun hukum ini sudah tidak ada lagi, ya. Melainkan kalau hamba ini kembali satu hari nanti. Sekarang bayangkan kita nak pergi pasar nak beli apa? Kita nak beli hamba. Jadi kalau kita dapat bayangkan cerita P. Ramlee ada beberapa insiden, ya. Dia menunjukkan macam mana kaum Arab ini zaman dahulu mereka membeli hamba perempuan di pasar ini, seperti mana dalam kisah pendekar Alibaba kan. Jadi satu hamba Allah ni dia pergi pasar dia nak beli
Dia nak beli yakni hamba perempuan, selepas itu dia kena tipu. Jadi zaman dahulu yakni hamba ini mereka dijual beli. Jadi bila satu orang itu nak beli yakni hamba perempuan, diwajibkan istibrak. Istibrak ini maksudnya kita nak memastikan dia ini hamil ke tidak hamil. Betul ke tidak? Sebab kalau kita membeli hamba perempuan dan dia hamil, jadi anak ini anak siapa? Kita tak boleh mengatakan saya dah membelinya, ini anak-anak saya. Bukan, tak boleh ya. Betul ke tidak? Maka dia adalah tuan yang lama. Milik ini siapa? Anak ini kepada tuan yang lama. Jadi tidak dibolehkan orang yang membeli hamba melakukan persetubuhan dengan hamba perempuannya sehingga dia melaksanakan istibrak. Ini yang dimaksudkan di sini. Naam, teruskan. Barang siapa yang baru memiliki hamba sahaya perempuan, maka haram baginya menyetubuhinya sampai ia mengistibrakkannya. Naam. Haram ini baginya untuk dia melakukan persetubuhan. Tidak dibolehkan dia melakukan persetubuhan dengan hamba sahayanya sehingga dia melakukan istibrak. Naam. Teruskan. Apabila hamba sahaya perempuan itu tergolong masih biasa haid, maka masa istibraknya 1 kali haid. 1 kali haid. Berbeza dengan talak. Talak kita mengatakan 3 kali suci daripada haid. Ini kita mengatakan selagi mana dia datang ini haid pada masa yang akan datang, maka sudah yang ini melakukan istibrak. Sudah kita melakukan ini istibrak. Ini maksudnya wanita ini tidak hamil. Betul ke tidak? Kalau wanita ada haid, ini adakah dia hamil? Dia tidak. Maksudnya dia tidak hamil. Naam. Apabila tergolong perempuan yang menggunakan batasan iddah bulan, iaitu anak kecil belum haid atau yang sudah menopause, maka istibraknya 1 bulan. Ini adalah bagi wanita yang tidak ada haid. Wanita yang tidak ada haid, maka istibraknya adalah 1 bulan. Boleh insyaAllah? Istibraknya adalah berapa lama? 1 bulan. Kalau sekiranya dia hamil, maka sehingga dia melahirkan anak. Ini seperti mana beliau akan mengatakan. Teruskan. Apabila hamba sahaya perempuan yang hamil, maka istibraknya sampai kelahiran kandungnya. Sampai dia melahirkan kandungannya. Baru yang ni, dia sudah habis yang ni istibrak. Sebab kita sudah mengetahui anak dia anak siapa. Nah, teruskan. Apabila tuan dari Ummul Walad meninggal, maka Ummul Walad tersebut mengistibrakkan, iaitu menunggu bersih dirinya selama 1 bulan seperti hamba sahaya perempuan. Nah, sekarang ini adalah berkenaan dengan Ummul Walad. Apakah yang dimaksudkan dengan Ummul Walad? Mungkin antum tulis ini. Kita ada satu istilah namanya Ummul Walad. Ummul Walad ini maksudnya satu orang ini dia membeli hamba, selepas itu dia melakukan persetubuhan dengan hamba perempuan itu dan hamba perempuan itu hamil. Maka bila dia hamil, dia jadi Ummul Walad. Dia jadi Ummul Walad. Yani apabila dia melahirkan anak itu dan suami meninggal dunia, dia bebas daripada kehambaan. Apabila suami meninggal dunia, dia bebas daripada kehambaan. Jadi di sini penulis mengatakan kalau Ummul Walad seperti ini, kalau suaminya meninggal dunia, tuannya meninggal dunia, maka dia melakukan istibrak bagi dirinya sendiri. Sebab dia sudah bebas daripada kehambaan. Setelah dia bebas daripada kehambaan, kalau dia tidak berkahwin, maka wajib dia melakukan istibrak untuk memastikan dia tidak hamil. Sebab kalau dia hamil, anak itu adalah anak kepada tuan yang sudah meninggal dunia. Boleh insyaAllah? Ada siapa-siapa ada soalan? Tidak ada ya? Saya ingat hari ini nak habiskan bab nikah, tapi wallahualam ni. Kita cubalah. Teruskan lagi. Pasal radak, iaitu penyesuan. Ini adalah berkenaan dengan susuan ya, bab susuan. Ini juga seperti mana antum mempelajari dalam Kitabul Miftah berkenaan dengan bab ini susuan. Jadi ini yang kita akan mempelajari. Jadi berkenaan dengan istibrak saya rasa tidak ada masalah ya. Kita dapat memahaminya. Nah, teruskan. Apabila seorang perempuan menyusukan air susunya pada seorang anak, maka anak yang disusuinya itu menjadi anak dengan 2 syarat. Pertama, anak yang disusui kurang dari 2 tahun, dan kedua, penyusuan terjadi 5 kali secara terpisah. Jadi penulis mengatakan kalau sekiranya seorang wanita memberikan susuan kepada seorang bayi
maka bayi itu menjadi mahram kepadanya dengan beberapa syarat. Yang ini daripada syaratnya adalah bayi itu tidak boleh lebih daripada 2 tahun dan mesti ada 5 kali susuan yang berbeza. 5 kali susuan yang ini berbeza. Naam, teruskan. Suami wanita yang menyusukan susunya kepada anak yang disusuinya itu menjadi ayah bagi anak tersebut. Jadi bayi itu menjadi mahram ya. Apa maksud mahram? Sekarang wanita yang menyusuinya jadi ibu susuan. Suaminya bapa susuan. Adik-beradiknya pakcik dan makcik susuan. Anaknya adik-beradik susuan. Mak bapak mereka jadi nenek dan atuk susuan dan sebagainya. Jadi dia menjadi mahram. Tapi syarat adalah 5 kali susuan dalam keadaan berbeza. Dalam keadaan berbeza. Apa maksudnya? Yakni wanita memberikan 5 kali. Satu hari dia memberikan 1 kali misalnya. Besok dia memberikan lagi 1 kali. Selama 5 hari, khalas. Kita mengatakan bayi itu menjadi bayi mahram. Yakni bayi susuan. Naam. Teruskan. Haram bagi anak yang disusui mengawini perempuan yang menyusuinya dan semua orang yang mempunyai hubungan dengan perempuan tersebut. Sebab sudah jadi mahram kan? Kalau jadi mahram ini tidak dibolehkan mereka berkahwin. Jadi dia tidak boleh berkahwin dengan wanita yang memberikan susuan. Begitu juga dengan anak wanita tersebut. Sebab dia adalah dikirakan adik-beradik susuan. Begitu juga dengan cucu bagi wanita itu. Sebab itu juga adalah ahli keluarganya yang dalam bentuk yakni susuan. Naam. Dan haram juga atas perempuan yang menyusui mengawini anak yang disusui dan anak-anaknya, tetapi tidak haram mengawini orang-orang yang sedarjat dengan anak yang disusui seperti saudara-saudara atau orang-orang lebih tinggi daripadanya seperti ayah, paman dan kakeknya. Nah, jadi kita mengatakan yang diharamkan adalah yang ada hubungan susuan sahaja. Yang ini misalnya seorang wanita dia susu seorang bayi, ya. Jadi bayi ini tidak boleh berkahwin dengan wanita itu dan adik-beradiknya dan anak-anaknya. Semua ini kita mengatakan adik-beradik susuan, pakcik-makcik susuan, mak susuan, ibu susuan. Ini semua tidak dibolehkan. Tetapi bagaimana dengan adik-beradik bayi ini? Adik-beradik bayi ini, ini maksudnya daripada bukan susuan ya, maksudnya dalam segi nasab. Misalnya Ahmad disusui oleh Fatimah. Ahmad ada adik nama dia Hasan. Hasan tidak disusui oleh Fatimah. Adakah Hasan dengan Fatimah ada mahram ke tidak? Tidak ada mahram. Yang ada mahram hanya Ahmad sahaja. Sebab Ahmad disusui. Tetapi Hasan ini tidak disusui. Sama juga dengan pakciknya. Pakciknya juga tidak ada kena-mengena ini dengan apa kita mengatakan wanita yang menyusui apa kita mengatakan bayi itu. Jadi yang ada mahram adalah hanya bayi sahaja. Selain daripada bayi tidak ada. Selain daripada bayi ini tidak ada. Ini yang penulis ini mengatakan yakni dia mengatakan dia haramkan berkahwin kepada wanita susuan itu dan anak-anaknya. Tetapi dibolehkan yang ini sama darajat. Sama darajat seperti apa? Adik-beradik bayi itu. Ini sama darajat ya. Adik-beradik ini bayi itu. Ataupun yang atas ini darajat mereka. Seperti pakcik bayi. Pakcik ini bayi. Bayi ini tersebut. Maka tidak ada mahram yang ada. Nah, teruskan. Pasal nafkah. Pemberi nafkah yang belanja kepada kedua tiang keluarga, iaitu kedua orang tua dan anak, adalah wajib bagi para orang tua dan anak. Para orang tua, iaitu ayah dan ibu, itu wajib diberi nafkah dengan 2 syarat, iaitu pertama kali fakir dan sakit-sakitan, dan kedua fakir dan gila. Ini adalah berkenaan dengan bab ini nafkah. Saya rasa kita hari ini pun tidak ada masa nampaknya ya. Sebab bab nafkah selepas itu ada bab yang lain. Ada hadana lagi ya. Sebelum ini bab ini jinayat. Ada siapa ada soalan? Ada siapa yang ada soalan setakat ini? Hari ini saya minta maaf ya. Sebab ini Ustaz Yusof ni last minute ini dia sakit.
Jadi saya akan combinekan kelas ini dengan kelas Ustaz Selamat. Nanti saya akan pergi inform ini Ustaz Selamat. Nanti dia akan insya-Allah berikan antum link. Jadi dia akan ajar bahasa Arab dengan Kitabul Miftah. Insya-Allah mudah-mudahan ini murajaah. Boleh ya? Lepas break nanti. Ada siapa yang ada soalan? Tidak ada? Ustaz? Ya. Maaf, soalan. Jadi ibu bapa sesuai dengan ibu bapa kandung tak ada relationship lah. Tidak ada. Okey. Lagi ada siapa ada soalan? Saya ingat nak masuk bab nafaqah, cuma bab nafaqah ni dia panjang sikit. Kalau saya masuk dia agak tergantung sikit lah. Jadi insya-Allah ya. Minggu depan kita lihat bagaimana. Kita lihat minggu depan mungkin kita masuk usul fiqh balik, mungkin kita boleh selang-seli lah. Minggu depan kita masuk usul fiqh, lepas itu kita habiskan insya-Allah. Kita habiskan bab nikah ni. Jadi tinggal lagi satu pengajian sahaja. Jadi kalau tidak ada apa-apa, insya-Allah saya berhenti di sini. Dan insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.